Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Waluddin Fatullah bin Muhammad Rosli, nombor matrik A20A2065 sebagai ketua daripada kumpulan 9 untuk kelas USK 10202 FKP11 bagi subjek penghayatan etika dan peradaban. Tajuk bagi kumpulan kami ialah Sejarah Pembentukan Masyarakat Majmuk dan hubungannya dengan Dialog Peradaban Nasional. Sebelum saya meneruskan lagi, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu Ummi Ufia binti Sempul Amizan, Ulul Azmi bin Narani, Vanessa anak perempuan Vincent, Taneswari anak perempuan Manikam, dan Wan Munisha binti Wan Mazlan. Untuk seterusnya, bahagian pengenalan akan diterangkan oleh Taneswari anak perempuan Manikam. Selamat sejahtera kepada doktor yang dikasihi dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Tanishwari Manikam dan nombor matrik saya ialah A20A2039. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan. Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir dari individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat majmuk adalah satu kumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa telah membentuk satu kesatuan, khususnya dalam aspek politik, ekonomi dan sosial, sesuatu tempat bagi membentuk satu kumpulan yang bersatu padu. Manakala masyarakat majmuk juga bermaksud masyarakat pelbagai kaum yang merujuk kepada suasana kepelbagaian bangsa yang bersama-sama atau berkongsi hidup dan tinggal dalam sebuah negara yang sama. Dalam erti kata lain, dialog peradaban memerlukan satu sikap ingin tahu dan belajar apa yang ada di luar lingkungan kita. Dialog peradaban berperanan penting ke arah mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni, hidup damai dalam kepelbagaian ragam, namun masih dapat memelihara prinsip dan nilai peradaban masing-masing. Bagi memastikan kehidupan masyarakat terus mengecapi keamanan dan keharmonian, maka nilai-nilai persefahaman, toleransi, hormat menghormati dan kerjasama antara satu sama lain harus terus dipikul oleh semua peringkat lapisan masyarakat dan organisasi. Hai, Assalamualaikum. Saya Ummi Ufia binti Sempul Amizam, nombor matrik A20A2054. Saya ingin membentangkan tentang hubungan antara sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia dengan dialog peradaban nasional. Kemampuan masyarakat majmuk dalam hidup bermasyarakat secara toleransi dan harmoni telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mampu untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyatnya. Meskipun begitu, masih ada beberapa perselisihan faham jika membincangkan sesuatu perkara yang sensitif dalam kalangan masyarakat seperti isu perkauman, isu keagamaan, isu peradaban dan lain-lain lagi sehingga menyebabkan berlaku ketegangan. Oleh itu, wujudlah dialog peradaban nasional di mana ianya digubal untuk menjadi sebagai alternatif bagi menyelesaikan masalah-masalah yang wujud. Antara hubungan ini dapat dilihat dengan melalui dialog antara agama. Dialog antara agama adalah kesediaan dan keupayaan sesuatu kelompok agama itu untuk memberi tindak balas terhadap sebarang masalah atau perkara berbangkit sama ada melibatkan kelompoknya sendiri maupun orang lain. Perbezaan anutan agama sekaligus membawa perbezaan budaya dan perbezaan ini pula mampu menjadi jurang besar dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, setiap agama ada menerapkan nilai-nilai murni dalam diri penganut mereka. Sebagai contoh, mencari titik-titik muafakat di antara rakyat, Malaysia yang berbeza agama amat memerlukan toleransi yang mana mampu mengekalkan ketulinan ajaran agama masing-masing dan mewujudkan kesepakatan. Selain itu, melalui pendedahan ilmiah tentang sejarah. Melalui pendedahan ilmiah tentang sejarah, sistem kehidupan dan lain-lain kepada seluruh masyarakat di Malaysia akan memastikan masyarakat dapat membuat penilaian yang tepat mengenai sifat dan tamadun masing-masing. Penilaian yang tepat ini bukan hanya akan membantu masyarakat meneruskan perasaan muhibah antara budaya maupun tamadun dalam pada waktu yang sama, masyarakat akan mengakui wujud perbezaan ketara antara etnik. Sebagai contoh, dapat membantu memaparkan konsep dan realiti kedudukan Melayu Islam
ketika keadaan dunia dilanda oleh unsur-unsur yang mengikis tradisi. Adalah tanggungjawab orang Melayu Islam untuk memberi kesedaran dan pengesahan kepada orang bukan Melayu tentang betapa idea kedudukan mereka tersebut adalah sesuatu yang positif bagi semua pihak. Selamat sejahtera saya diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Vanessa, nombor matrik saya ialah A20A2057. Saya di sini untuk membentangkan tentang nilai yang diperolehi melalui hubungan antara sejarah pembentukan masyarakat majmuk. Yang pertamanya, nilai toleransi. Setiap individu harus memahami sensitiviti kaum dari segi kebudayaan, amalan, keagamaan kaum masing-masing. Seterusnya, nilai kerjasama. Dalam melaksanakan sesuatu kerja, masyarakat harus memberikan sokongan yang padu antara satu sama lain. Yang ketiga pula, nilai keadilan. Setiap individu tidak harus mengamalkan sikap berat sebelah. Yang akhir sekali, nilai kepercayaan kepada Tuhan. Setiap individu harus berpegang teguh kepada ajaran agama masing-masing. Sekian, terima kasih. Kelebihan masyarakat majmuk adalah masyarakat dapat mempelajari pengetahuan umum setiap budaya yang berlainan. Penekanan kepada unsur keimanan dan akidah menjadi asas penting dalam pembinaan dan kelangsungan negara. Masyarakat dan negara akan sentiasa kekal berada dalam keadaan yang aman. Perkara ini dapat menguatkan lagi semangat berpasukan dan mengeratkan lagi silaturahim di antara kaum untuk mengukuhkan perpaduan. Seseorang yang tulus dalam beragama akan menghormati, menghargai dan mengasihi sesamanya. Seterusnya adalah masyarakat yang memahami antara satu sama lain. Perkembangan yang berlaku dalam masyarakat secara tidak langsung telah memupuk kepada pembinaan hubungan yang baik antara masyarakat dalam kehidupan seharian. Perkara yang boleh berlaku seperti saling menziarahi ketika majlis perayaan dan juga pelbagai bentuk program yang menyumbang kepada kestabilan dan keharmonian. Sejarah ini akan memberi kefahaman mengenai mengapa dan bagaimana keadaan sekarang wujud atau boleh berlaku. Hal ini termasuklah dalam aspek politik, sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi kini. Selain itu adalah dapat melahirkan masyarakat yang lebih prihatin tentang isu-isu begini. Hal ini dapat dilihat kerana mereka yang mengambil serius tentang isu perkauman untuk mengelakkan perkara sebegini terjadi dan membentuk perpaduan dalam masyarakat majmuk. Peristiwa 13 Mei 1969 memberikan pengajaran kepada setiap rakyat Malaysia supaya saling hormat menghormati antara kaum. Kesepaduan sosial boleh wujud sekiranya semua pihak saling melengkapkan untuk meningkatkan lagi keharmonian dalam sesebuah masyarakat majmuk. Kelemahan pembentukan masyarakat majmuk dan hubungannya dengan dialog peradaban nasional ialah kesukaran mengukuhkan perpaduan yang utuh dalam negara. Hal ini berlaku disebabkan oleh perselisihan faham dalam menerapkan kepercayaan dan keagamaan di dalam masyarakat. Isu-isu kaum dan agama masih lagi menjadi provokasi sesetengah pihak dalam menuntut hak dan kesamarataan mereka antara kaum, agama dan budaya. Jika dilihat lebih mendalam, isu-isu ini mampu membawa kepada ketidakstabilan dalam masyarakat dan agama. Sebagai contoh, dari segi pemakanan, penganut Buddha tidak mengamalkan pemakanan daging kerana menganggap ianya sebagai Tuhan. Manakala penganut agama Islam mengambil makanan yang halal dan mengikut syarak dalam Islam. Jika melihat contoh ini, masih ada lagi sesetengah pihak memainkan dan mengambil mudah tentang perkara sebegini. Dari segi perspektif kelemahan pula, hubungan agama dan kebudayaan berfungsi sebagai penghubung antara satu sama lain. Struktur masyarakat, adat istiadat dan lain-lain memberi impak kepada kelompok masyarakat dan suku bangsa. Jika perkara ini tidak dititik beratkan, akan memberi kesan kepada kehidupan masyarakat dan negara. Masyarakat akan saling berbalah antara satu sama lain dan mengamalkan budaya hidup dalam masyarakat sendiri kerana tiada persefahaman dan wujudnya pertubuhan di pertempatan masing-masing di mana kegiatannya berdasarkan kepentingan sesuatu kaum.
Selain itu, penyesuaian diri dalam menerima kepelbagaian yang wujud seadanya. Hal ini disebabkan oleh kewujudan jurang perbezaan kehidupan dalam perkauman. Penerimaan pandangan yang berbeza merupakan perkara yang sukar bagi mereka dalam menjalani kehidupan. Pendedahan konflik sebegini kepada generasi baru amat membimbangkan masyarakat sekeliling. Ia juga turut memberi impak negatif kepada beberapa aspek, termasuklah aspek ekonomi, politik dan sosial. Di samping itu, kurang memberi pendedahan mengenai isu perkauman juga mampu menjejaskan kemajuan negara. Pendedahan mengenai perkara sebegini menyebabkan masyarakat mengambil mudah dan menganggap tidak penting tentang isu-isu ini. Bukan itu sahaja, malahan pendidikan vernakular juga menyukarkan kerajaan merealisasikan sebagai sebuah negara yang mampu mewujudkan masyarakat majmuk. Sistem ini perlu diubah untuk mencapai objektif negara. Untuk bahagian terakhir, saya Waluddin akan memberikan rumusan mengenai tajuk yang telah kami bentang. Secara kesimpulannya, sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia telah menjadi titik permulaan kepada komunikasi yang berkesan dengan negara-negara luar yang lain. Hal ini dapat dilihat bagaimana dialog peradaban nasional telah menyebabkan hubungan baik biarpun terdapat perbezaan di antara kalangan masyarakat. Oleh itu, dicadangkan untuk dialog peradaban nasional ini ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik, ke arah yang tinggi untuk memastikan hubungan aman damai akan sentiasa terjalin. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Diharapkan maklumat yang diberi akan dapat memberikan manfaat yang berguna. Sekian, terima kasih.